Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Arinami binti Azmi, Kad Matrix D2020-1093831. Hari ini saya akan menerangkan subtopik bagi topik ketiga dalam mikroekonomi, iaitu permintaan. Permintaan ini merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Hukum permintaan pula ialah menyatakan harga, iaitu simbol P, dan kuantiti diminta, iaitu simbol Q, adalah berhubungan songsam. Ia bermaksud apabila harga sesuatu barang itu naik, maka kuantiti diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang itu turun, maka kuantiti diminta akan naik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai jadual dan keluk permintaan. Keluk permintaan berfungsi untuk menunjukkan kuantiti barang yang diminta oleh seseorang pengguna pada suatu tingkat harga tertentu. Di sebelah saya menunjukkan contoh jadual bagi kuantiti diminta terhadap barang X pada pelbagai tingkat harga, dan seterusnya menunjukkan keluk permintaan berdasarkan jadual yang tadi. Saya akan menerangkan keluk tersebut. Pada harga RM1, kuantiti diminta ialah 15 unit pada titik C. Apabila harga naik kepada RM2, kuantiti diminta turun kepada 10 unit, iaitu pada titik B. Apabila harga naik kepada RM3, kuantiti diminta akan turun kepada 5 unit, iaitu pada titik A. Oleh itu, apabila titik A, B dan C disambung, maka terbitlah keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu permintaan individu dan permintaan pasaran. Permintaan individu merupakan jumlah permintaan seseorang pengguna di pasaran pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Permintaan pasaran pula merupakan jumlah permintaan semua pengguna di pasaran pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Di sebelah saya menunjukkan jadual permintaan pasaran dan keluk permintaan pasaran. Saya akan menerangkan keluk permintaan tersebut. Pada harga RM10, kuantiti yang diminta oleh Hisham ialah 6 unit, manakala Ashraf adalah 9 unit. Oleh itu, kuantiti diminta bagi pasaran adalah sebanyak 15 unit, iaitu hasil tambah daripada kuantiti diminta Hisham dan Ashraf. Begitu juga apabila harga meningkat kepada RM15, kuantiti diminta bagi Hisham jatuh kepada 4 unit dan kuantiti diminta bagi Ashraf juga jatuh kepada 6 unit. Oleh itu, kuantiti diminta bagi pasaran adalah menurun kepada 10 unit. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penentu-penentu permintaan yang terbahagi kepada 6. Yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Yang kedua ialah harga barang lain, iaitu barang pengganti dan barang penggenap. Yang ketiga ialah pendapatan. Sebagai contoh, jika pendapatan rendah, barang yang lebih murah akan dibeli berbanding dengan pengguna yang berpendapatan tinggi. Barang yang lebih mahal mampu dibeli. Yang keempat iaitu cita rasa. Yang kelima, jangkaan masa hadapan. Yang keenam pula, bilangan pengguna. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan adalah berbeza di antara satu sama lain. Perubahan kuantiti diminta berlaku disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, manakala perubahan permintaan berlaku disebabkan oleh faktor lain selain daripada faktor harga barang itu sendiri. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh raja perubahan kuantiti diminta. Berdasarkan raja tersebut, keluk Didi ialah keluk permintaan. Diandaikan apabila harga sesuatu barang meningkat dari P0 ke P1, maka kuantiti diminta akan berkurang, iaitu dari Q2 ke Q1. Ia hanya melibatkan pergerakan dari titik A ke titik B di sepanjang keluk permintaan. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang berkurang dari P0 ke P2, maka kuantiti yang diminta akan bertambah dari Q2 ke Q3.
Oleh itu, titik A akan beralih ke titik C di sepanjang keluk permintaan. Wujud hubungan negatif antara harga dan kuantiti yang diminta. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh raja bagi perubahan permintaan. Berdasarkan raja, diandaikan harga barang A adalah tetap pada P0, jika pendapatan individu meningkat, maka permintaan barang A akan bertambah. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kanan dari D0 ke D2 pada harga tetap iaitu P0. Sebaliknya, jika pendapatan individu berkurang, maka permintaan barang A akan turut berkurang. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0 ke D1 pada harga tetap iaitu P0. Sekian, terima kasih.